Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So hari kita buat ulang kaji untuk tajuk fungsi trigo. Cikgu fokus kat kertas 2 dulu Okay, tengok soalan kertas 2 yang pertama untuk Selangor set 3 tu. Okay, ni soalan pembuktian. Rasanya soalan pertama, kalau dia tak tanya, mungkin dia akan tanya jugalah. Okay, tapi biasanya markah untuk pembuktian ni biasanya 2 markah saja. Sebab tu cikgu tak apa fokus sangat. So kita fokus kepada bahagian yang melukis sahaja dahulu. Okay. Okay, untuk lakaran graf. Tengok soalan B Okay, lakarkan graf bagi Y sama dengan cos 2X. So Y sama dengan cos 2X. So X sekarang antara 0 sampai berapa? 2 pi. So macam mana kita nak kira senggat dia? Berapa senggat kita nak buat? Berapa darab berapa? 2 darab 2 darab 2. Yes, good. So 2 darab dengan 2. Yang ni 2 darab dengan 2. Kemudian darab dengan 2. So dapat berapa? 8. So maksudnya sekarang kita nak buat graf cos 8 senggat. So cos macam mana bentuk dia? Bentuk mangkuk macam ni. Okay, so start daripada atas. So buat paksi dia. Ingat macam biasa paksi mesti lukis pakai pembaris. Paksi Y dengan paksi X mesti lukis pakai pembaris. Tak boleh freehand walaupun ni soalan lakaran mesti pakai pembaris. Okay. Balik pula cikgu ni kat sini. Salah. Sekejap. Mana ni kemajap? Okay, paksi Y. So labelkan Y. So label paksi mesti ada lukis pakai pembaris dan berlabel. So tu paksi Y kita, kemudian paksi X. Sensitif tu dah lah. Okay, so tu paksi X, labelkan X Kemudian tengah-tengah ni mesti ada label kosong. Okay, so sekarang nak kita punya graf Y sama dengan cos 2X. So sini sekarang nilai dia berapa? 1 dengan negatif 1. 2 pula. 1 dengan negatif 1 kan. Dia punya amplitude sebab kat depan ni cos sahaja. So 1 dengan negatif 1. So sekarang buat senggat. Senggat tu mesti stabil maksudnya seragam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tak yakin awak guna pembaris awak tu. Ukur 0.5 cm ke setiap satu senggat tu ataupun 1 cm ke. Yang penting mesti seragam. Okay. Kemudian kita nak buat graf cos. So mula daripada atas. Ujung dulu kita punya skala dulu. So ni ujung sekali adalah berapa? 2 pi. Sebab sekarang ujung 2 pi kan. So tengah-tengah dia adalah pi. So senggat yang keempat lah. Label 2 tu pun dah cukup. So nak lukis sekarang start daripada 1. Kemudian turun bawah. Turun bawah dekat negatif 1. Naik atas. Stop dekat pi. So ni senggatannya. Ini cycle yang pertama. Okay, kemudian untuk cycle yang kedua, okay, turun bawah, naik atas, so stop dekat last 2 pi. So ni cycle yang kedua. Okay, dah jadi graf Y sama dengan 2 cos X. Dia tak ada amplitude, dia tak ada modulus ke, tak ada kena shift kan. So inilah jawapan kita. Y sama dengan cos 2X. So ingat lukis mesti guna pembaris paksi Y dengan X, label kosong kena ada, dia tengok ni. Label ni semua kena ada. Ni pun kena ada, ni pun kena ada. Ni 2 pi dengan pi ni pun kena ada. Label kena lengkap. Markah untuk graf sekarang dia rigid. So dia tengok satu-satu tu. So semua tu kena ada baru dapat full mark Okay, next.
Seterusnya menggunakan paksi yang sama, lukis satu garis lurus yang sesuai untuk mencari penyelesaian bagi persamaan 1 tolak 1 tolak tan kuasa 2 X per 1 tambah tan kuasa 2 X sama dengan kosong. Okey, so macam biasa sekarang kita nak jadikan persamaan garis lurus daripada persamaan yang diberi tu. Okay, salin dulu persamaan tu. Okey, kalau tengok yang besar ni sekarang, yang banyak ni, untuk nilai ni, 1 tolak tan kuasa 2X per 1 tambah tan kuasa 2X ni sama dengan apa sebenarnya? Sebab awak nak tukar kat situ susah kan? So kita refer dekat mana? Ikut soalan yang mana? Awak refer dekat atas. Hint awak dekat soalan yang pertama tadi. Walaupun kita tak jawab soalan yang pertama, tapi kita guna hint dekat atas tu untuk menjawab soalan yang kedua ni. Okay, nampak tak? Sama kan? Yang 1 tolak tan kuasa 2X per dengan 1 tambah tan kuasa 2X ni adalah sama dengan apa? Cos 2X. So maksudnya sekarang nilai kat sini adalah cos 2X. Kita gantilah. Boleh? So kita ganti kat situ. So persamaan kita dah jadi sekarang 1 tolak cos 2X. Belakang ni tolak X sama dengan kosong. Okay, boleh? Boleh. Okay, so sekarang kita nak jadikan apa tajuk? Okay, Y ni. Cos 2X sama dengan apa? Refer balik dekat soalan yang first kita buat tadi. Y. Yes. Sebab tadi kita buat graf Y adalah sama dengan cos 2X. Betul tak? So maksudnya cos 2X ni adalah sama dengan Y. So kita substitute lah. 1 tolak Y tolak X adalah sama dengan kosong. Nak jadi apa tajuk sekarang? Nak jadi apa tajuk? Y. Y. Mesti jadikan Y tajuk. So negatif Y adalah sama dengan, so bawa pindah sebelah, negatif X jadi X. 1 pindah sebelah jadi tolak 1. So negatif ada kat depan, so pindah sebelah, so Y sama dengan negatif X tambah 1. Okay, boleh? Kejap cikgu rasa hujan ni kat luar ni. Sorry, iklan ingat tu hujan kat luar. Tak hujan. Okay, Y sama dengan negatif X tambah 1. So sekarang dah dapat dia punya equation. Kemudian kita buat dia punya table. Sebab kita nak plot kan garis lurus tu. Okay, 1, 2, 3. So atas X, bawah Y. So nak pilih apa X kita sekarang? Okay, nak pilih apa X kita? X sama dengan kosong lagi pi dengan 2 pi. Senang ambil yang kita plot dekat atas tu. So bila X sama dengan kosong, so ganti dekat sini kosong. So negatif kosong tambah 1 jadi apa? 1, yes. So bila X sama dengan pi, so bila X sama pi ni awak kena kira. So bila X sama dengan pi, so bila ganti, so Y sama dengan negatif pi tambah 1. Kita tak akan dapat dalam sebutan pi. Sebabnya yang satu lagi tu nombor constant kan. Ni kena guna kalkulator. Kita pakai kalkulator. Negatif pi tambah 1 dapat berapa? Negatif 2.14 F. Negatif 2.14. Betul? Negatif, awak tekan pi ni guna pi yang kalkulator ni. Jangan guna 22.7 Negatif pi tambah 1. Yes, dapat negatif 2.14. 2 tiap puluhan pun ambil dah cukup. Negatif 2.14. Kemudian bila X sama dengan 2 pi pula? Negatif 5.28. Berapa? Negatif 5.28. Yes, tambah 1, so dapat Y sama dengan negatif 5.28. Yang lain dapat? Dapat. Okay, good. So sekarang ni awak dah ada nilai, so sekarang baru kita boleh plot pada graf yang kita dah lukis tadi. So titik yang pertama, 01. Okay, plot titik 01 kat mana? So 01 dekat atas ni. Macam mana lain?
Okey, ni 0,1. Kemudian titik yang kedua, pi negatif 2.14. So kat sini tak ada negatif 2.14 kan? So kita buat anggaran je lah. So kalau sini negatif 1, sini negatif 2, so 2.14 bawah sikit lagi. So yang penting sekali dengan pi, sebaris dengan pi ni. Okey, kemudian titik yang ketiga bila x sama dengan 2 pi, so bawah lagi negatif 5.28. So maksudnya awak punya garis tu bawah lagi. So kalau anggap sini 2, 3, 4, 5. So awak anggaplah mana-mana pun. Janji bila garis tu nanti awak adjust biar dapat satu garis lurus. Sebab nanti titik tu awak nak sambung kan. Yang penting nilai dia semakin ke bawah. Okay, so sekarang ambil pembaris, awak gariskan garis tu. Sambungkan tiga-tiga titik tu. Cikgu ni nampak macam tak dua lah. Cikgu adjust sikit titik yang ketiga tu. Okay. So, satu garis lurus. Pakai pembaris semua pakai pembaris. Buat lingkup tu je tak pakai pembaris. So, ni garis Y sama dengan negatif X tambah 1. Okay, so berapa kita punya persilangan sekarang? 1 lagi 2. Cukup dah? Dekat 1 tu kita ambil tak? Dekat 1 ni. Ambil. Ambil kan sebabnya dia persilangan antara garis yang kita lukis tadi dengan garis tu memang start daripada 1. Garis cos kita tadi memang start daripada 1. So sini pun dia bersilang juga. So maksudnya sekarang ada berapa bilangan penyelesaian? 3. Yes. Okay. So bilangan penyelesaian adalah sama dengan 3. Okay, tulis Jangan buat bulat-bulat tu pasal awak tak tulis pula berapa bilangan penyelesaian dia. So bilangan penyelesaian sama dengan 3. So dah menjawab soalan. Cikgu. Ya? Badisha kata dia dekat Melaka. Nanti dia dah check in dia masuk. Okey. Okey, dah. Okey dah soalan pertama ni? Dah. Dah Dah. Okey, pergi soalan seterusnya. Okey, tengok peta 2 Okey, soalan pertama suruh buktikan. Okey, awak jawab soalan B je. Awak fokus ke soalan B je. Okey, lakarkan graf bagi Y sama dengan, ni tak pernah nampak ni, negatif ni. So, Y sama dengan negatif 2 cos X tambah 1/2. Okey, had dia lain sekarang. Sekarang had dia di antara negatif pi dengan pi. So, maksudnya awak kena buat dua-dua belah. Belah kanan positif ada, belah kiri negatif pun ada. Cara kira sama, awak buat satu-satu. So, bila kalau sini, maksudnya kita darab pi, so nilai dia 1 lah kan. So, bila nak buat senggat, maksudnya senggat awak sekarang mesti macam ni. Ada bahagian positif, ada bahagian negatif. Bila awak nak kira untuk bahagian yang pi ni, samalah step dia. So sekarang kita kat sini 1, betul? So 1 darab dengan kat sini pun 1. Kemudian darab dengan 2. So dapat berapa? 1 darab 1, 1 darab 2 dapat? 2. 2. So maksudnya senggat awak sekarang cuma 2 je. 1 kat sini, 1 kat sini. So sini adalah pi. Okay? So untuk belah negatif pun sama. So kiranya 1 juga kan? Sebab negatif pi kan? So maksudnya sama juga. 1 darab dengan 1, so darab dengan 2. So belah sini pun 2 juga. Tapi kat sini adalah apa? Negatif pi. Senggat kita sekarang macam tu. Ni first time ni buat soalan macam ni. Biasa start daripada kosong kan? Okay, macam biasa lukis paksi dulu. Pakai pembaris So paksi Y. Ni kau pula. So paksi Y. Okay, label Y. Kemudian paksi X. So sekarang kita ada bahagian tengah ni. Jom.
Belum dah lah. Pula sih. Apa boleh lari ni? Cikgu, Ya? saya kan belum dapat kan yang modul ni kan cikgu. Awak belum dapat Nanti cikgu send yang PDF juga boleh? Okey. Cikgu send ni. Okey. Geram lah cikgu. Cuba pakai ni je lah. Okey. Awak pakai membaris So ni X. So sekarang kita nak buat dia punya ni. So labeling dia. Lengkapkan dulu labeling Okay, so tengah-tengah kosong mesti ada. So sekarang kita nak buat persenggat 2 kan. So 1, 2. So kat sini adalah pi. So belah kiri pula 1, 2. So kat sini adalah negatif pi. Okay. So label kena lengkap. Kemudian kita nak buat yang pertama. So sekarang kita punya graf ni di antara berapa sampai berapa ni? Dia punya amplitude dia 2 dengan negatif 2. Okay. So atas 2, bawah negatif 2. Okay. So sekarang kita nak buat graf cos. So macam biasa cos bentuk mangkuk kan. Tapi sekarang kita punya graf ni negatif ada kat depan. So bila negatif maksudnya kena terbalik lah. So bila negatif kena terbalik. Start daripada bawah negatif 2 ni. Kalau positif kita start daripada 2 kan. Tapi kalau negatif start daripada negatif 2. So maksudnya sekarang start daripada sini. Dan naik atas. Kemudian stop dekat pi. Maksudnya mangkuk kita sekarang separuh je. So ni untuk cycle yang belah kanan. So bila awak sambung dia akan jadi macam ni. Ni lengkuk dengan tajam. So ambil ni sampai situ. So tu yang belah kanan. Separuh je cycle dia. Okay, untuk belah kiri pula, untuk belah negatif sama juga. So awak sambung, so maksudnya dia macam reverse lah. Okay, so ambil ni, lengkukkan dia. Okay. Okay. So tu bentuk graf dia. Tapi belakang dia ada apa? Belakang dia ada apa ni? Ada shifting tak? Ada kan? Tambah 1/2. So bila tambah 1/2, maksudnya kita guna kaedah padam. Okay, 2 ni sekarang tambah 1/2 jadi berapa? 2 tambah 1/2 jadi 3/2. 5/2. 5/2. 5/2 Betul 5/2. So ni jadi 5/2. Yang kosong jadi berapa? Kosong tambah 1/2. Jadi 1/2 lah. So sekarang 1/2 awak dekat sini. Negatif 2 tambah 2. Negatif 2 tambah 1/2. Negatif 3/2. Negatif 3/2. Negatif Negatif. Negatif 3/2. So maksudnya kalau sini awak punya 1/2, so kosong dekat mana? Bawah dia, betul tak? So kosong awak sekarang kat sini lah. Buat garis yang baru untuk kosong awak tu. Boleh? So ni cikgu buat garis yang baru, ambil pembaris. So gariskan dekat bawah ni garis baru kita. Dia berubah sikit je. Turun bawah. Kosong ni tambah kan? Tambah 1/2 kan? Tambah separuh. Tambah separuh. Betul lah sebab dia naik sikit kan? So bila naik sikit, maksudnya awak punya tu akan berada dekat bawah lah. So ni awak punya paksi X yang baru. So ni tulis balik awak punya pi. Ni tulis balik awak punya negatif pi. Okay, so garis yang asal tadi padam balik. Okay, so tu jawapan akhir kita So ni awak punya yang 2 dengan ni awak padam betul-betul lah. Tulis balik 5/2. Ni tulis balik 5/2. So ni 5/2. Padam betul-betul. Ni cikgu ni sebab kat sini. Senang nak tengok. Yang ni awak punya kosong ni tulis balik. Allah, padam habis dah pula.
sensitif sangat benda lah ni. Dah habis semua padam. Nampak padam So yang ni pun sama, padamkan jadi negatif 1/2. Negatif apa tadi? Negatif 3/2 kat sini. Negatif 3/2 kan tadi? Ya. So negatif 3/2. Okay, tu kita punya graf. Shifting ke atas sikit je. Okay, soalan seterusnya. Oh, ni soalan lakaran sahaja. Tengok lakar je 4 markah. So label kena ada Ni label ada, label ada. Y ada, kosong pun kena ada label. Skala pun kena ada label. Okay, tu jawapan dia. Okay, dah. Dah. Dah Okay, seterusnya. Ni soalan lakaran yang ada modulus. Ketiga Lakarkan graf Y sama dengan negatif 3/2 cos 2X tolak dengan 1. Had dia antara 0 sampai 3/2 pi. So kita punya senggat sekarang 2 darab dengan 3/2 darab dengan 2. So dapat apa? 6. 6. So sekarang kita nak buat 6 senggat. So paksi Y, paksi X lukis dulu. Ni macam biasa je lah. Sebab dia tak ada bahagian negatif So label Y, label X, label kosong. Kosong tu kena ada. Lukis paksi pakai pembaris. So sekarang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So hujung sekali ni adalah 3/2 pi. Ikut yang kita punya skala tu ikut kita punya apa? Julat tu. So tengah-tengah dia 3/2 bahagi 2 dapat apa? 3/2 bahagi 2 dapat apa? So tengah-tengah dia nilai dia berapa? 3/4. 3/4 kan? 3/4. So tengah-tengah dia maksudnya senggat yang ketiga ni adalah 3/4 pi. Cukup dah. Okay, kemudian dia punya amplitude sekarang adalah di antara berapa ni? 3/2 dengan negatif 3/2. Okay, so atas 3/2, bawah dia adalah negatif 3/2. Okay, so sekarang graf kita graf apa? Graf cos juga So graf cos bentuk mangkuk. So ada negatif dekat depan, so maksudnya kita punya mesti terbalik, start daripada bawah. Okay, so start daripada bawah, start daripada negatif 3/2. Naik atas, turun bawah. So stop dekat senggat yang keempat ni satu cycle. Ni cycle yang pertama. Okay, kemudian cycle yang kedua, sambung sini, kemudian naik atas. Dia memang 3/2, memang tak cukup tu cycle tu, separuh je akan jadi. So sambung je, so ni lengkuk tekan tajam, so stop dekat sini. Ujung tu pun kena lengkuk juga. Stop dekat 3/2 pi. So satu cycle separuh. Kemudian baru kita buat untuk modulus. So ada modulus kiri kanan kan? So sekarang kita nak positifkan kita punya ni. So bahagian negatif ni bawa naik atas. Habis pula dah semua. Tunjuk dulu So maksudnya sekarang yang bawah bahagian apa? Bahagian yang negatif tu kita bawa ni atas. So sini kan bahagian negatif ni. So yang ini bila bawa ni atas, so dia akan jadi macam ni. Yang ini pun sama, bawa ni atas, so dia akan jadi lengkuk dekat sini. So padamlah yang bawah tu. Dah habis, cuba kena lukis semua dia. So dia akan jadi bentuk macam ni lah awak punya graf. Okay, betul? Graf dia macam tu. Okay, boleh? Boleh. Okay. Last kali, dia belum habis lagi tu sebab belakang tu ada apa ni?
Dia shifting juga. So lepas awak dah modulus, baru awak shift negatif 1. So setiap satu ni kita tolak dengan negatif 1. Tolak 1 lah kiranya. Bukan tolak negatif 1, tolak 1. So 3/2 tolak 1 dapat berapa? 1/2. Berapa? 2. 1/2. Okey, negatif 3/2 tolak 1. Tolak 1 dapat apa? Negatif 3/2 tolak 1 dapat? Negatif 5/2. Negatif 5/2. So kosong ni bila tolak dengan 1/2 dapat 1/2 lah. So kosong kita ni adalah 1/2. Satu per dua. So ni dah jadi 1/2. So kosong kita sekarang kat mana? Mestilah bawah daripada 1/2, betul? So kita dah tahu sini nilai dia 1/2. So maksudnya kita punya kosong tu nilai dia dekat bawah lagi. So buat dekat baru. So kosong kita mestilah di antara 1/2 dengan negatif 5/2 tu. So, ambil pembaris, buat garis yang baru. Untuk paksi X. So ni kita punya paksi X yang baru. Okay. So ni padam, so senggat tu turun balik ke bawah. So ni 3/2 pi, sini 3/4 pi. Okay. So yang tadi tu padam balik. Yang asal ni tu padam balik. Wah, padam ni pula. Balik semula. Okay. Okay. So ni dia punya jawapan akhir. So kosong awak sekarang kat sini kosongnya. Tu kosong kita. So ni dari 1/2 ni tak atas sikit. Cikgu. Ya. Ni apa tadi? Kenapa satu? Bukan 1 ke? Yang ni dapat apa tadi? 3/2 tambah 1/2 dapat apa? Ni bukan 1/2 ni. Asal tadi 3/2 kan? 3/2 tambah 1 dapat apa? Cikgu. Kosong tolak negatif 1 lah cikgu. Apa dia? Kita punya tu negatif 1 cikgu. Tolak 1. 3/2 tolak 1 dapat apa? Dapat 1/2. Tapi untuk kosong tu negatif 1. Betul. Cikgu silap. So ni betul tadi 1/2 kan? Mesti benar lah benda Allah ni. So ni tadi betul 1/2. So sinilah 1/2 ni patutnya 1 kan? Cikgu silap tadi. So sini 1 kan? Negatif 1. Negatif 1? Ya, sebab kosong tolak 1. Oh, ya. Silap lah ni semua ni. So kita punya garis tu kat atas. Yes, garis kita kat atas lah. Betul. So garis awak tu dekat atas So sini tadi negatif 1/2. So sini dah jadi negatif 1. Yes, awak punya kosong tu maksudnya tengah sini Yang sini kosong. Betul. So sini X. So ini awak punya senggat tadi. Ke atas So sini awak punya 2 pi. So tengah-tengah ni 3/2 pi. 2 pi apa? 3/2 tadi kan? Sini 3/2 kan? Yang sini tadi 3/4. Betul? Okey. Inilah answer dia. Betul, kosong dia di antara negatif 1 dengan 1/2 tu. Okey. Okey, boleh soalan nombor 3 ni? Boleh. Okay, seterusnya, yang ni memang dia ada suruh lukis
lakar satu garis lurus. Nampak ni 4 markah, ni pun 4 markah. So kalau awak dapat soalan ni, kalau dia keluar macam ni dah dapat 8 markah. Yang penting graf tu lukis tu memang lakaran dia 4 markah. So bila nak lukis dia punya garis lurus, macam biasalah buat ambil persamaan ni. So 3 pi tolak dengan modulus negatif 32 cos 2x tolak 4x sama dengan negatif 2x. So yang kita nak ganti sekarang yang ada modulus ni. Okay, refer dekat equation nombor 1 tadi yang kita buat lakaran tu. So dia punya equation y sama dengan negatif 3/2 cos 2x modulus tolak 1 kan. So nak jadikan yang ini tajuk. So negatif 1 pindah sebelah, so jadi tambah 1. Betul tak? So y sama dengan negatif 3/2 cos 2x modulus tolak dengan 1. So sekarang kita nak yang ini jadi tajuk. Sebab kita nak masuk dalam yang ini. So negatif 1 pindah ke depan, so jadi y tambah 1. So y tambah 1 adalah sama dengan modulus 3/2 cos 2x. So awak ganti kat sini lah. So bila ganti dia akan jadi 3 pi. So ni dah jadi apa tadi? Y tambah 1. So y tambah 1. Salin balik yang belakang. Negatif 4x adalah sama dengan negatif 2x. Okay, boleh? Boleh. Okay, kemudian tu expand lah, kembangkan. Nak masuk dalam. So akan dapat 3 pi y tambah 3 tolak 4x sama dengan negatif 2x. Cikgu tambah 3 ke? Bukan Apa dia? 3 pi. 3 pi. So ditinggal. So sekarang jadikan y tajuk kan? So 3 pi y adalah sama dengan negatif 2x tambah 4x tolak 3 pi. So kita dapat 3 pi y sama dengan 2x tolak 3 pi. Okay, boleh? Okay, y jadi tajuk 3 pi pindah sebelah. So y adalah sama dengan 2x per 3 pi tolak 3 pi pun kita per dengan 3 pi. So tu boleh potong kan? 3 pi bagi 3 pi. So dapat berapa 3 pi bagi 3 pi? 1. Dapat 1. So 2x per 3 pi. So senang kita asingkan x tu. Nanti senang kita nak masukkan. Maksudnya kita tulis 2 per 3 pi dalam kurungan, so x tu kat luar. Nanti senang nak gantikan dalam. So tolak dengan 3 pi bagi 3 pi dapat 1. So tolak 1. Okay, buat jadual, buat table. Okay, x, y. So kita punya x ambil dekat sini, ambil yang kita dah label tadi. 0, 3/4 pi, 3/2 pi. Ambil dalam sebutan pi tu. So 0, 3/4 pi, satu lagi 3/2 pi. Ganti dalam kita punya persamaan. So bila x sama dengan 0, so dapat y sama dengan negatif 1 lah kan. Nanti 0 kat situ. So ganti x awak 0 dekat sini. So 2 per 3 pi darab 0 dapat 0. So tolak 1, so dapat negatif 1. So bila x sama dengan 3/4 pi. So bila ganti, so y sama dengan 2 per 3 pi darab dengan 3/4 pi tolak dengan 1. Tekan je kalkulator tu. Dapat apa? Pi tu pun tekan je dalam kalkulator awak tu. Dapat 2 per 3 pi. Okay, darab dengan 3/4 pi. 3 pi per 4 3 pi per 4. Pi tu dekat atas. 3 pi per 4. Okay, kemudian tolak dengan 1.
Dapat 3.93, betul? Betul. Betul? Tak boleh tukar kepada ni. Ni pai habis. Saya dapat negatif 1/2. Oh, 1/2 patutnya. 1/2 patutnya ni. Sekejap, darab dulu. 2/3 pi. 2/3 pi darab dengan, oh saya tak darab sini. Tak boleh je. So 2/3 pi, sekejap, 2/3 pi kena tak dalam kurungan ke? 3 pi. Okay, darab dengan 3 pi per 4. 3 pi per 4. Dia nampak calculation. Okay, betul lah dapat 0.5 ni baru tolak dengan 1. Dapat negatif 0.5. Betul? Dapat? Ni pun potong-potong, ni pun potong-potong. So sini jadi 1, sini jadi 1/2. So 1/2 tolak dengan 1. Kira manual lah. So akan dapat Y sama dengan negatif 0.5. Buat dalam perpuluhan, senang kita nak plot nanti. So kat sini negatif 0.5. Okay. Lepas tu 3/2 pi pula. Bila Y sama dengan, dapat apa? Kosong. Dapat kosong. Pandai. So 3/2 pi. So sini pun darab gantikan jadi sini 2/3. Okay, 2/3 pi. So bila awak darab dengan berapa? 3/2 pi. So tolak dengan 1. So ni potong-potong habis. So sini pun 2/2. So dapat 1. So akan jadi 1 tolak 1. So Y awak adalah sama dengan 0. Okay. Kemudian kita plot dekat graf yang kita dah lukis tadi. Nilai pertama 0, negatif 1. So yang pertama 0, negatif 1. So sini 0, negatif 1 dekat sini. Seterusnya 3/4 pi negatif 0.5. So negatif 0.5 kan. So sinilah negatif 0.5. 3/4 negatif 0.5. Tak kena lah sebut. 3/2. Cikgu kenapa tak jadi garis lurus? Itulah. Jadi 3/2 pi. So 0.5 tu kita tukar dari negatif 1/2. 3/2 pi sama dengan apa tadi? Kosong. So dia tersilap kira ni. Tiga per 4 pi. Betul lah 3/4. 1 tolak negatif 0.5. Baik. Silap lah. Question dah betul. 3 pi Y tambah dengan 3 pi tolak 4X sama dengan negatif 2X. Ni dah betul. So 3 pi Y sama dengan negatif 2X tambah 4X tolak 3 pi. Okay. So 2X tolak 3 pi. Betul lah. So Y sama dengan, so bahagi. So 2X per 3 pi tolak dengan 1. Okay. So bila X kosong, Y negatif 1. Okay. So bila 3/4, 1/2 tolak 1, negatif 0.5. Tiga per 2 pi. Kita kira dah betul kan? Patutnya dapat garis lurus ni. Masalah ni. Tiga per 2 pi sama dengan 0. Tiga per 2 pi sama 0. Tak apa, cuba tengok balik semula soalan ni. Ada yang perasan tak apa silap kat sini? Saya nak kena buat balik semula daripada graf ni. Takut yang segraf ni silap.
Kosong negatif 1/2. Sini betul negatif 1. Di atas tadi 3/2. 3/2 tolak 1. Ines pun masuk. 3/2 tolak 1. 1/2. So, negatif 1/2. Okay, pegang soalan ni, tengok balik semula nanti Saya tak nampak mana salah ni. Patutnya memang dapat garis lurus ni. Okay, tengok soalan seterusnya dulu. Kan cikgu tengok balik semula lepas ni. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan ni semua soalan kos ni. So, lakukan graf bagi Y sama dengan negatif 1 tolak 2 cos 3/2 X. So, buat yang ni dulu So, maksudnya kalau kita susun balik ni akan jadi Y sama dengan negatif 2 cos 3/2 X tambah dengan 1. So, shift lepas tu. Kita buat yang graf negatif cos 3/2 dulu. Dia punya had sekarang di antara 3/2. Okay, darab dengan 2. So, senggat kita 3/2 darab dengan 2 darab dengan 2. So, dapat berapa? 6. So, 6 senggat So, paksi Y, paksi X, label kosong. So, 1, Cik Nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hujung sekali adalah 2, 4. So, kita punya amplitude sekarang antara 2 dengan negatif 2. Okay, so kita punya graf sekarang. So, tengah-tengah sini pi lah. 1, 2 pi. So, negatif 2 cos. So, negatif start daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5. So, ni yang pertama Okay, sambung untuk yang seterusnya. So, ni cycle dia 1 separuh. Kemudian kita ada shift, tambah 1 kat belakang. So, tambah 1. So, 2 tambah 1 jadi 3. Kosong tambah 1 jadi ni 3. So, sini jadi 1. Okay, sini jadi 1. Negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1. So, kosong dekat tengah-tengah antara 1 dengan negatif 1. So, ni kosong kita. So, buat garis yang baru. So, sini kita punya X. Okay, pandang balik yang asal tadi. So, pandang balik yang asal tadi. Okay, so sini kita punya pi, sini 2 pi. Habis semua pandang ni. Okey. Okey, boleh. So ni graf dia. Shifting ni kat situ je. Turun sikit kat bawah je. Okey, dah? Dah. Okey, so seterusnya untuk bilangan penyelesaian. Okey, lakukan satu kesusahan untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan 5/2 tolak 2 cos 3/2 X tolak X per pi sama dengan kosong. So, negatif cos 3/2 X ni yang kita nak ganti sekarang. So, jadikan tajuk, refer dekat sini.
So bila jadikan tajuk, Y tolak 1 adalah sama dengan negatif 2 cos 3/2 X. So kita ganti dekat sini. So maksud ni akan jadi Y tolak 1. So ni adalah sama dengan Y tolak 1. So gantikan dia. So akan dapat 5/2 so tambah dengan Y tolak 1 tolak dengan X per pi adalah sama dengan kosong. So tambah kat situ sebab kita memang ganti negatif 2 cos 3/2 X. Okay. Okay, lepas tu jadikan Y tajuk. So Y tolak 1 tolak X per pi adalah sama dengan negatif 5/2. So Y sama dengan negatif 5/2 tambah 1 tambah X per pi. So dapat equation Y sama dengan negatif 5/2 tambah 1. Dapat? Cepat dapat apa? Negatif 5/2 tambah 1. Negatif 3/2. Negatif 3/2. So negatif 3/2 tambah X per pi. Okay, macam biasa buat jadual. So X, Y. So X kita sekarang kosong, pi dengan 2 pi. So bila X sama dengan kosong, so ganti kat sini kosong. So jadi negatif 3/2, betul? So bila X sama dengan pi, so bila ganti Y sama dengan negatif 3/2 tambah pi per pi. X jadi pi kan? So pi per pi dapat 1. So negatif 3/2 tambah 1. So dapat berapa? Negatif 1/2. Negatif 1/2. Okay, nilai yang kedua. Okay, nilai yang ketiga. Bila X sama dengan 2 pi, so Y sama dengan negatif 3/2 tambah 2 pi per pi. So ni potong-potong, so jadi tambah 2. So negatif 3/2 tambah 2 dapat? 1/2. 1/2. Okay, so plotkan. Yang pertama kosong negatif 3/2. Negatif 3/2 tu kalau tukar kepada point dapat apa? 3/2 dapat? 1 point? 1.5. Negatif 1.5. Negatif 1.5. So kat sini negatif 1. So maksudnya negatif 1.5 bawah sikit lagi. Kita buat anggaran je. So maksudnya negatif 1.5 kita kat bawah ni. Daripada negatif 1. Titik yang pertama. Okay, titik yang kedua pi dengan negatif 1/2. So negatif 1/2 maksudnya negatif 0.5. Betul tak? So tengah-tengah di antara kosong dengan negatif 1 tu. So pi awak sekarang kat sini adalah negatif 0.5. Okay. Yang ketiga 2 pi adalah 1/2. 1/2 tengah-tengah antara 1 dengan 0 lah. So anggaplah sini 1/2. So naik atas sikit je. Okay. Situ naik 1/2. Okay. Sambung jadi satu garis lurus. Kalau rasa tak lurus tu awak adjust awak punya titik tu. Okay. So ni dapat satu garis lurus. So bilangan penyelesaian. So sini ada 1, ada 2. So bilangan penyelesaian sama dengan 2. Okay. Buat tadi.
Okey, dah? Boleh? Boleh. Dah. Soalan seterusnya Okey. Okey, seterusnya soalan dia apa ni? Okey, tengok dia keluar kertas 1 pun boleh Yang penting masih lagi melakar. Tak kisahlah dia keluar kertas 1 ke kertas 2, awak cari kat mana soalan lakakan graf, awak buat dulu soalan tu So lakakan graf Y sama dengan 1 tolak cos 2x. Semua soalan cos ni. So x di antara 0 sampai 2 pi. So 2, 2, 2. So 2 darab 2 darab 2. So dapat 8. So senggatan kita ada 8. So ni negatif kat depan ni tambah 1. Ni ada shifting So maksudnya punya equation sekarang y sama dengan negatif cos 2x tambah 1. Susun dia balik. So kita kena buat graf negatif cos 2x dulu. So lukis paksi y. Pakai pembaris, paksi X, labelkan. So kosong pun labelkan. Kemudian kita ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So hujung sekali adalah 2 pi. So senggatan yang keempat adalah pi. Amplitude dia di antara, sebab dia cos depan 1 kan. So 1 dengan negatif 1 sahaja. Graf kita sekarang adalah negatif cos. So start daripada bawah. So 1, 2, naik atas, turun bawah. So ni cycle yang pertama. Okey, sambung. So dia ada 2 cycle. Okey, dan baru kita shiftkan dia. So shifting sekarang kena tambah dengan 1. So ni padang 1 tambah 1 jadi 2. So ni jadi 2. So sini 2. So kosong tambah 1 jadi 1. So sini jadi 1. Okay, kemudian negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Betul tak? Ni senang. Memang kosong kita kat sini. So kosong, 1, 2. So ambil pembaris, buat garis yang baru dekat bawah. So memang cecah dekat ujung ni Pastikan bila buat lukis tu memang dicecah betul-betul dekat ujung sini. So sini X. Sebab tu kalau awak lukis garis tersengit sikit, garis tu tak jadi lurus. So awak punya graf tu awak kena pastikan betul-betul ni lurus dia punya puncak tu sama rata. So kena adjust sikit lah. Cikgu punya pun tak lurus ni sengit sikit bawah ni. So sini ni lurus bawah tu. So semua kena dekat puncak bawah tu. Sini kena, sini pun kena hujung ni. Memang dia betul-betul dekat situ. So padam balik yang lama. Okay, sini pi, sini 2 pi. Okay, so bentuk graf dia macam tu. Okay, boleh? Kenapa mengeluh tu? Dapat? Okay? Okey, dapat je. Okay, dapat Okay, seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama. Lakukan graf Y sama dengan negatif tan X pula.
So atas graf yang sama sekarang kita nak lakarkan graf Y sama dengan negatif tan. So maksudnya graf yang lain lah. Tapi atas paksi yang sama. Had sekarang antara 0 sampai 2 pi. So ni baru nak buat graf tan. So dia punya ni 1. So 1 darab dengan sini 2. So darab dengan 2. So dapat berapa? 4. So sengatan dia ada 4 sahaja sampai 2 pi. So kalau 4, kalau kita tadi ada 8, betul tak? Tapi kita nak 4 je sekarang. So maksudnya kiraan dia start daripada sini lah. Kiranya sini 1, sini 2, sini 3. Saya tak cukup ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sangat cikgu tu tak cukup 1, 2, 3, 4. Tak cukup hilang satu sengkat ni mana? Oh sini satu lagi tadi. Situ satu lagi. So 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. So ni untuk graf tan yang kita nak buat ni. So 4 dia 2 pi kat situ. Awak kena adjust sama dengan 2 pi dengan soalan yang sebelum tadi. Dia punya had dia tak ada amplitude tapi dia ada tan mesti ada pagar. So pagar dia sekarang dekat yang pertama. So ambil garis, pembaris buat garis putus-putus. So ni senggat yang pertama. Kemudian selang satu. So sini 1, 2, 3. Kemudian senggat yang ketiga. Pagar dia dekat senggat yang pertama dengan senggat yang ketiga. So graf kita sekarang negatif. So negatif maksudnya daripada atas, daripada kosong dia akan turun ke bawah dulu. Kalau graf tan positif dia akan start daripada atas. Kita revise So 1, 2, 3, 4. So graf tan. Kalau Y sama dengan tan X. So daripada kosong ni kosong. So dia akan ke atas. Lepas tu daripada bawah naik ke atas. Kemudian daripada bawah naik ke atas. So stop dekat sini. Tapi bila negatif dia terbalik lah. So daripada sini akan turun bawah dulu. Dan daripada atas turun bawah. Daripada atas so stop dekat ujung. Itu untuk negatif. Okay, so sekarang kita nak buat graf dia. Warna purple So daripada kosong menghampiri pagar. Turun bawah. Yang pertama. Okay, kemudian daripada atas, daripada pagar ni, okay, turun ke bawah, cecah dekat tengah-tengah ni, okay, kemudian menghampiri ke bawah, menghampiri pagar yang ketiga. Okay, kemudian daripada atas, turun bawah. So stop dekat 2 pi. So tu graf Y sama dengan tan X. Negatif tan X. Tapi sekarang kita nak buat apa ni? Tan ni ada apa? Modulus. So bila modulus maksudnya, tersilap ni, sekejap. So kita kena buat modulus je sebenarnya. Tersilap. Susah padam dah ni. Okay, so sekarang ni modulus tu negatif tu dekat luar. Modulus dekat ni dalam. So maksudnya sekarang kita nak buat yang modulus ni dulu. So negatif kita nak buat graf tan X je dulu ni. So kalau tan X positif kan. So daripada atas. Okay, kemudian naik atas, daripada bawah naik atas, kemudian daripada bawah stop kat sini. Cuk tak pasal dia negatif tu kat luar. Okay, so bila modulus, yang bawah kita naik ke atas. So yang bahagian negatif ni, so yang ini kita bawa naik atas. So dia akan jadi naik atas macam ni. Yang ni pun sama. So kita bawa dia flip ke atas. So yang bawah ni kita padam. Dia dah padam sekali yang tu pula. So graf kita akan jadi macam ni. Kat ujung tu tajam Yang warna purple ni yang graf tan. Yang warna hijau tu graf yang tadi. Tu graf kita. Y sama dengan tan X. Modulus tan X. Last kali sebab dia ada negatif dekat luar. So kita flip dia dekat bawah semula. Maksudnya reverse lah. So ni semua ke bawah.
Ni pun ke bawah. Ini pun ke bawah. So yang ni padamlah. Okay. So jawapan akhir dia macam tu. Okay. Boleh? Boleh follow tak tadi Cikgu buat? So 8i sekali dia akan berada semua di bawah. Sebab apa? Sebab ada negatif ni. Lepas modulus tu baru kita negatifkan dia. Tak ada negatif ni. First tan X kemudian modulus, kemudian baru kita flipkan dia sebab dia negatif. Okay? Okay, boleh? Boleh. Okay, Okay lah soalan yang bawah. Soalan So ni soalan penyelesaian. Kita tengok soalan lakar graf je. Ni soalan penyelesaian. So ni soalan lakaran. Lakarkan graf Y sama dengan 3 cos 2X, X di antara 0 sampai 2 pi. Ni mudah je lah, senang je Simple je, tak ada shifting ke, tak ada apa. So Y sama dengan cos 2X. So sini 2, sini 2. So 2 darab 2 darab 2. So 8. Ada 8 senggat dia. So Y, X, so kosong. Ada 8, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hujung sekali 2 pi. So tengah-tengah pi. So amplitude sekarang 3 dengan negatif 3. Okay. So yang pertama cos, so start pada atas positif. So cycle yang pertama. Okay, yang kedua. Cycle yang kedua. Okay, so ni graf Y sama dengan 3 cos 2X. Ni 3 markah je. So P1, P1, P1. Okay. Boleh kelas dekat ni? Kita harap dia keluar lakar dengan cari persamaan. So awak ada boleh dapat 8 markah kat situ. Okay. Okay So yang selebih tu awak cuba buat sendiri. Ada masalah PM cikgu tanya. So siapkan soalan yang bahagian lakaran ni. Mahirkan betul-betul. So sampai exam nanti ingat macam mana dia punya ni graf tu. Okey cikgu.